Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ang dan rekan-rekan yang lain. Kami pelajar khusus 10303 Geografi Fisikal akan membentangkan satu isu yang bertajuk pencemaran udara. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, alangkah baiknya saya dan rekan-rekan saya yang lain untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Abdul Rajab Abdul Nasir dengan nomor matriks BA 2211056. Dan saya pula bernama LV Elvena Ang dengan nomor matriks BA 22110642. Dan saya Muhammad Razik Syami bin Sukri dengan nomor matriks BA 221101. Sejak kebelakangan ini, isu pencemaran udara sering menjadi liputan utama dalam kabar. Apakah pencemar udara? Pencemaran udara adalah satu keadaan yang melibatkan sebarang bahan kimia, jirim zarahan, ataupun biologi yang boleh menyebabkan mudarat kualiti udara, ketidakselesaan kepada manusia atau organisme hidupan, serta merosakkan alam sekitar apabila ianya dibebaskan ke atmosfera. Apakah pula contoh bahan pencemar udara? Contoh bahan pencemar udara adalah gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, logam toksik seperti plumbum, tembaga, dan sisa radioaktif. Oke, seterusnya itu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Yang pertama yaitu aktiviti perindustrian seperti kilang akan membebaskan berbagai asap dan gas-gas pencemar seperti karbon dioksida dengan banyak di udara. Yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini akan membebaskan asap, debu, dan berbagai gas-gas pencemar seperti karbon dioksida dengan banyak di udara yang seterusnya menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga yaitu aktiviti pembakaran terbuka. Aktiviti pembakaran terbuka ini akan membebaskan asap dan berbagai gas-gas pencemar dengan banyak udara yang seterusnya menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Dan yang terakhir yaitu aktiviti pengangkutan seperti kendaraan dan motosikal yang akan membebaskan asap dan debu dengan banyak di udara yang seterusnya menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara memberi kesan kepada kesehatan manusia. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah manusia dan melambatkan tindak balas mereka. Hasilnya, ia akan menyebabkan seseorang itu berasa mengantuk, mempunyai penyakit lelah, dan mengurangkan fungsi paru-paru. Pencemaran udara juga memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan mengalami kerosakan nekrosis, yaitu keguguran daun, dan klorosis, yaitu pertukaran warna, dan seterusnya menyebabkan pertumbuhan terbantut. Perkara ini akan menyebabkan sebahagian penduduk bumi akan kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya akan mengganggu kehidupan seharian dan seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran udara juga memberi kesan kepada haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat udara yang memasuki sistem pernafasan mereka. Pencemaran udara juga menyebabkan penipisan lapisan ozon. Gas-gas pencemar yang terampai di dalam udara mengakibatkan penyusutan lapisan ozon yang melindungi sinaran terus cahaya matahari dan seterusnya mengakibatkan kanser kulit dan pencairan ais di kutub. Yang akhir sekali, pencemaran udara juga menyebabkan hujan asid. Penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen dengan air hujan menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrik yang akan terkumpul di dalam awan. Asid tersebut akan turun bersama-sama hujan dan menimpa hidupan di permukaan bumi. Kesannya, ia akan membunuh tumbuh-tumbuhan dan hidupan di air, serta menghakis pakaian, kertas, bangunan, dan seterusnya mengurangkan kualiti tanah. Seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya sebentar tadi, bahawa pencemaran udara ini memberi banyak kesan yang buruk bukan saja kepada manusia, malah kepada haiwan, tumbuhan dan juga persekitarannya. Jadi apakah langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah pencemaran udara ini? Yang pertama adalah penggunaan alat kawalan pencemaran udara yang moden. Saya bagi contoh adalah bag filters, di mana alat ini berfungsi untuk memerangkap segala habuk halus yang dikeluarkan oleh kilang-kilang perindustrian. Oleh itu, alat ini amat sesuai dipasang di semua kilang-kilang perindustrian seperti kilang simen ataupun kilang tepung. Apakah kelebihan alat ini? Antara kelebihan alat ini, yang pertama, mempunyai keberkesanan yang tinggi untuk mengumpul dan mengasingkan segala habuk yang dikeluarkan oleh kilang-kilang perindustrian. Yang kedua, penapis bag ini juga boleh dibersihkan secara berterusan. Secara tidak langsung, ia telah menjimatkan kos. Alat kawalan pencemaran udara yang kedua adalah wet scrubber, di mana alat ini berfungsi untuk mengasingkan habuk dan juga bahan pencemar, gas-gas bahan pencemar seperti asid sulfurik dan asid nitrik. Langkah yang kedua adalah penanaman semula pokok.
Seperti yang kita sudah maklum bahawa mengijaukan kawasan ataupun penanaman semula pokok merupakan salah satu langkah yang efektif dalam usaha mengatasi pencemaran udara. Ini kerana pokok-pokok ini akan berfungsi ataupun menjalankan proses fotosintesis yang di mana gas karbon dioksida akan diserap dan gas oksigen akan dibebaskan. Langkah yang ketiga adalah melalui pendidikan. Okey, jadi pencemaran udara ini bukan sahaja ditangani oleh pihak kerajaan, malah pihak seperti ibu bapa dan pihak pendidik juga perlulah memainkan peranan dalam mengatasi isu pencemaran udara ini. Maka masalah ini dapat diatasi melalui pendidikan, yang mana pendidikan ini terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal ini adalah pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada rumah, yang mana ibu bapa sebagai pendidik yang akan mendedahkan anak-anak terhadap isu alam sekitar. Manakala pendidikan formal pula adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada institusi pendidikan seperti sekolah, kolej ataupun universiti. Langkah yang keempat adalah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, yang mana pihak berwajib, khususnya Jabatan Alam Sekitar, perlulah memainkan peranan dengan mengenakan denda ataupun hukuman kepada sesiapa individu yang didapati bersalah menyebabkan pencemaran udara berlaku. Contohnya, individu yang menjalankan aktiviti pembakaran terbuka perlulah diberikan denda dan hukuman agar membuatkan ia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah menganjurkan kempen kesedaran alam sekitar, di mana kempen ini adalah amat penting bagi menyedarkan masyarakat mengenai betapa pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar. Antara kempen yang pernah dijalankan sebelum ini dan diyakini berkesan untuk mengatasi isu ini adalah kempen Rakat Alam Sekitar. Kesimpulannya itu memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap pembangunan itu membawa kepada kebaikan kepada manusia. Namun demikian, ia boleh menimbulkan pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran udara. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu bersama-sama menjaga alam sekitar ini daripada tercemar. Berikut merupakan beberapa rujukan yang telah digunakan dalam menghasilkan video ini. Itu saja daripada kami. Semoga video ini memberi manfaat dan menjadi panduan kepada semua. Sekian, terima kasih.